Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Sejarah telah mencatat kejatuhan Khilafah Abbasiyah, kehancuran Baghdad dan pembunuhan hampir keseluruhan kaum muslimin. Hingga saksi mata mengatakan hitamnya air sungai Tigris akibat tinta buku yang luntur dari penghancuran Bait Al-Hikmah. Kehancuran ini berlaku di tangan Hulagu Khan, ketua ekspedisi tentera Mongol. Kemudian, tentera itu meneruskan penaklukan ke bumi Syam dan menundukkan kerajaan Ayyubiyah, peninggalan Sultan Salahuddin di Aleppo. Namun serangan Hulagu Khan terhalang oleh kemunculan seorang tokoh Islam dari Kesultanan Mamluk di Mesir, Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz. Sultan Saifuddin Qutuz dianggap sebagai antara panglima perang dan tokoh besar dalam sejarah Islam. Tetapi ramai juga tidak tahu bahawa dia adalah seorang yang sangat alim, ahli ibadat, ilmuwan, pencinta agama dan kuat semangat jihadnya. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Mabdud. Meskipun hanya setahun memerintah, dia berhasil mementaskan sebuah lakon yang amat sukar. Dia berjaya menyelamatkan peradaban Islam dan sekaligus Eropah yang nyaris tenggelam di sapu bersih bangsa Mongol. Citra peribadi Sultan Qutuz menunjukkan bahawa dia seorang yang jujur pada apa yang dikatakannya. Baginya, kemenangan agama Islam ke atas bangsa Mongol jauh lebih besar dari keinginan untuk berkuasa. Antara tindakan pertama yang dilakukan oleh Sultan Qutuz adalah menyelesaikan krisis dalaman pentadbiran kerajaannya. Dia meletakkan penyatuan seluruh umat Islam yang sedang berpecah belah sebagai matlamat utama. Dia berjaya menyatukan para ulama, cendekiawan, pemimpin-pemimpin kerajaan dan panglima-panglima perang pada waktu itu. Dia mempamerkan akhlak yang luhur dan tujuan yang mulia sebagai alat untuk menyatukan ummah pimpinannya. Dalam usaha mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, Sultan Qutuz menyahut seruan fatwa Syekh Al-Iz bin Abdus Salam untuk berkorban harta. Dia memulakan dari dirinya sendiri dan kemudian memerintahkan semua menteri dan pemimpin untuk melakukan sepertinya. Para ulama pula diarahkan untuk menyampaikan seruan jihad kepada masyarakat dari mimbar-mimbar masjid. Mereka mengingatkan tentang hari-hari Allah di Badar, Khandaq, Mekah, Yarmuk dan Qadisiyah. Pada tanggal 3 September 1260 Masehi, Sultan Qutuz memimpin tentera Mamluk dan mengalahkan pasukan Mongol di bawah arahan Kitbuka di Ain Jalut, tempat yang dipercayai di mana Nabi Daud telah menewaskan Jalut. Pasukan Mongol yang tidak pernah kalah berjaya dihancurkan kerana tertipu dengan taktik perang mereka sendiri. Kitbuka akhirnya tertawan di tangan tentera Qutuz dan kepalanya dipenggal. Betapa sombongnya Kitbuka sebelum dipancung hingga dia sempat berkata kepada Qutuz, "Aku adalah seorang hamba dari seorang raja sepanjang hidupku dan aku tidak sepertimu yang penuh tipu daya. Putuskanlah hukuman kepadaku secepat mungkin agar aku tidak perlu mendengar lagi celotehmu." Pertempuran Ain Jalut adalah titik penting di dalam sejarah manusia kerana ia berhasil membelokkan arus sejarah dunia. Sejak hari itu, tentera Mongol tidak pernah lagi melangkah lebih jauh ke Palestin, Mesir dan sebagainya. Andai pertempuran Ain Jalut berakhir dengan berbeza, maka peradaban di Afrika dan Eropah akan tertulis dengan naratif yang berlainan. Tetapi kejayaan Sultan Qutuz yang paling penting dari pertempuran Ain Jalut itu adalah keruntuhan mitos tentang kekebalan tentera Mongol. Sebelum pertempuran ini, tentera Mongol tidak pernah mengalami kekalahan dan empayar mereka berukur dari Korea di timur hingga Kiev di barat.
Sultan Qutuz memahami bahawa ancaman Mongol bukan semata-mata ancaman terhadap diri mereka, tetapi menjadi ancaman terhadap Islam. Ketika kemuncak pertempuran Ain Jalut, slogan Wa Islamah atau Demi Islam dilaungkan oleh Qutuz apabila melihat sebahagian tenteranya mula lemah. Kemudian dia memulakan serang balas dengan pasukan tentera peribadinya, lalu memecahkan formasi Mongol di bahagian tengah. Pada saat itu juga, Sultan Qutuz dikatakan telah berdoa, "Ya Allah, menangkanlah hamba-Mu Qutuz atas pasukan Mongol." Kemenangan akhirnya tercapai dan pada ketika itu juga Sultan Qutuz bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kemenangan kepadanya. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير